Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Jaina dari SMK Ranau, Sabah. Hari ini Cikgu akan kongsikan kertas 2 bahagian C soalan 9 rumusan. Jangan kemana-mana lagi kerana apa yang Anda ingin tahu tentang rumusan ada di penghujung video ini. Sebagai tanda sokongan kepada Cikgu, mohon klik subscribe supaya Cikgu akan terus memberikan ilmu kepada pelajar-pelajar di luar sana, dan terima kasih kerana menonton video ini sehingga ke penamatnya. Sebelum menjawab rumusan, kita tengok dahulu panduan umum rumusan. Untuk rumusan format baharu sangat berbeza dengan format rumusan lama, yaitu format rumusan baharu, bahan rumusan mempunyai sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza. Semua bahan mempunyai tema yang sama. Sekiranya bahan yang diberi itu berbentuk petikan, maka petikan tersebut tidak kurang daripada 2 fokus. Dan sekiranya bahan yang diberi itu juga berbentuk puisi, prosa maupun grafik, maka fokus hanya 1 sahaja. Dan yang jelasnya dalam format baharu, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Untuk menambahkan lagi kepahaman, Cikgu berikan perbezaan arahan soalan format rumusan lama dengan format rumusan baharu KSSM. Format rumusan lama, kita tengok soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kaedah-kaedah menjaga kesihatan sepanjang hayat dan punca-punca kebanyakan individu tidak sehat. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Dalam format rumusan lama, arahan tugasan soalan dinyatakan dengan jelas, yaitu kaedah-kaedah dan punca-punca. Manakala format rumusan baharu KSSM, arahan tugasan soalan tidak dinyatakan. Kita tengok soalan. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat Anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Maksudnya di sini, pelajar kena bijak untuk mentafsir dan mencari fokus dan kata kunci dalam soalan berdasarkan bahan yang diberi. Kerana soalan tidak dinyatakan dengan jelas. Pelajar perlulah kenal pasti semua fokus dalam semua bahan. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Markah isi ialah 20, iaitu pendahuluan 2 markah, isi 16, iaitu 8 isi, setiap satu isi 2 markah, dan kesimpulan 2 markah. Seterusnya, bahasa dinilai secara menyeluruh 10 markah, markah bahasa cemerlang 8 hingga 10, baik 5 hingga 7, sederhana 3 hingga 4, lemah 1 hingga 2. Jumlah markah 30. Maksudnya di sini, apabila pelajar menulis rumusan, pastikan tata bahasa
betul ayat gramatis, penggunaan penanda wacana yang sesuai supaya Anda mendapat markah bahasa yang terbaik. Seterusnya, jumlah patah perkataan rumusan yang perlu Anda buat tidak melebihi 120 patah perkataan. Kesimpulan berdasarkan tema bahan, jawapan dalam esei dan berperenggan. Kita tengok sekarang apakah fokus dalam bahan. Mungkin ada pelajar yang tidak paham apa maksud fokus dalam bahan. Cara mencari atau memahami fokus. Sekiranya bahan yang diberi itu dalam bentuk petikan, kemungkinan besar petikan tersebut mempunyai dua fokus, yaitu dua kata kunci. Apa yang pelajar perlu buat? Baca petikan dengan teliti. Tafsir petikan tersebut berkaitan tentang apa? Mungkin usaha-usaha, langkah, kepentingan, kebaikan, kesan, punca, kekangan, kelebihan, dan lain-lain. Sekiranya bahan yang diberi itu berbentuk grafik, prosa, atau puisi, dalam bahan ini mempunyai satu fokus sahaja. Dengan kata lain, pelajar perlu bijak dan mahir mengenal pasti fokus atau kata kunci setiap bahan yang diberikan. Sekiranya pelajar sudah mengenal pasti fokus dalam setiap bahan, kita tengok pula panduan menjawab bahagian pendahuluan. Sekiranya bahan yang diberi itu mempunyai dua fokus, pendahuluan pelajar mestilah ditulis seperti berikut. Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Nyatakan fokus yang telah Anda kenal pasti dalam bahan dan tulis seperti tersebut. Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2, pelajar akan dapat 2 markah. Sekiranya pelajar hanya menulis satu fokus sahaja, maka markah yang Anda peroleh satu sahaja kerana Anda tidak menyentuh 2 fokus. Seterusnya, sekiranya bahan yang diberi mempunyai 3 fokus, pendahuluan yang perlu Anda buat ialah rumusan membincangkan fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. 2 markah. Tapi sekiranya pelajar hanya memberikan fokus 1 dan fokus 2 sahaja, pelajar akan dapat 1 markah kerana tidak menyentuh 3 fokus dalam bahan. Seterusnya, kita tengok pula contoh pengiraan isi. Kita tengok bilangan isi bahan 1. Sekiranya bahan 1 itu adalah petikan dan biasanya petikan akan diberi 2 fokus. Jadi kita tengok contoh bilangan isi bahan 1. Fokus 1, usaha. Dalam skema jawapan, 2 isi. Jika calon memberikan 2 isi, bilangan isi yang diterima 2. Fokus 2, peranan. Dalam bahan petikan ada 6 isi. Pelajar memberikan 6. Maka jumlah isi yang diterima 5. Okey, bahan 2. Bahan 2 mungkin dalam bentuk grafik, puisi ataupun prosa dan mempunyai satu fokus, dan sekiranya dalam fokus tersebut iaitu usaha ada 4 isi. Bilangan isi calon yang pelajar beri 2. Bilangan isi yang diterima 1 kerana
Pelajar hanya perlu memberikan 8 isi sahaja. Jadi kalau kita tengok di sini, pelajar mendapat markah 8 kerana setiap bahan pelajar memberikan jawapan yang tepat dan setiap fokus ada. Seterusnya pengiraan isi. Sekiranya bahan yang diberi itu 3 fokus. Kita tengok bilangan isi bahan 1. Biasanya bahan 1 mungkin petikan. Okey, fokus 1 langkah. Isi dalam fokus 1 ada 6. Okey, pelajar telah memberi 6 isi. Bilangan isi yang diterima cuma 5. Fokus 2 punca. Bilangan isi yang sepatutnya 2 dan pelajar telah memberikan 1 isi. Bilangan isi yang diterima 1. Kemudian bahan 2. Bahan 2 1 fokus langkah ada 2 isi. Pelajar memberikan 1 isi dan bilangan isi yang diterima 1. Bahan 3. Sekiranya bahan yang diberi itu ada 3, maka fokus ketiga pelajar mungkin kesan dan dalam bahan tersebut mempunyai 3 isi, pelajar memberikan 2 isi dan bilangan isi yang diterima 1. Dan jika kita tengok jumlah kombinasi setiap bahan, pelajar ini dapat 8 markah kerana memberikan jawapan setiap fokus dalam soalan yang telah diberikan. Seterusnya kita tengok arahan soalan. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan untuk menggunakan ayat Anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Ini adalah contoh bahan dalam bentuk petikan. Kata kunci ataupun fokus petikan ini berkaitan dengan usaha. Perenggan 2 juga dalam petikan, masih lagi fokus 1 iaitu usaha. Seterusnya, perenggan seterusnya dalam petikan yang diberi fokus yaitu tanggung jawab. Pelajar kena mahir mencari atau mengenal pasti kata kunci dalam petikan, kerana jika Anda tidak memahami, Anda sukar untuk mendapatkan fokus yang sesuai. Jadi dalam petikan ini, fokus 2 dalam petikan ialah tanggung jawab. Ini adalah soalan penuh. Dalam petikan yang diberi terdapat 3 perenggan. Jadi pelajar haruslah meneliti dan membaca petikan yang diberikan supaya dapat mengenal pasti fokus ataupun kata kunci dalam soalan yang diberi. Seterusnya kita tengok contoh soalan bahan 2 iaitu dalam bentuk grafik. Kalau kita tengok bahan grafik tersebut, banyak isi tersurat. Terpulang pada pelajar cara untuk menafsir. Dan seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kedua-dua bahan tersebut, petikan dan bahan grafik mempunyai tema yang sama. Dan kalau kita tengok bahan 2 ini fokus 1 usaha. Seperti yang cikgu nyatakan sebelum ini, pelajar perlu tafsir dan tengok sendiri, baca petikan dan grafik ini sasaran siapa. Jadi dalam petikan dan bahan grafik sasaran adalah generasi muda. Seterusnya kita tengok jawapan isi. Contoh jawapan isi,
bahan 1 petikan yang telah diberi. Fokus 1, usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Maksudnya dalam petikan yang diberi, fokus 1 itu berkaitan dengan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Dan ada 2 isi yang telah diberi yang terdapat dalam petikan. Seterusnya, dalam bahan 1 juga masih dalam petikan. Fokus 2, tanggung jawab atau peranan atau tugas generasi muda. Dan dalam skema petikan tersebut ada 6 isi terpulang pada pelajar. Berapa isi yang pelajar akan berikan? Yang penting cukup 8 isi. Seterusnya, bahan 2 yaitu grafik mempunyai 1 fokus sahaja, yaitu usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Sasaran masih lagi generasi muda dan terdapat 4 isi. Semua 4 isi tersebut terdapat dalam bahan grafik, yaitu isi tersurat. Pelajar perlu nyatakan sahaja dan pilih supaya pelajar mendapat markah 8 daripada fokus yang telah diberikan. Kita tengok pula contoh cadangan jawapan lengkap. Ini adalah cadangan, maksudnya macam mana pelajar menulis rumusan yang lengkap nanti. Jadi kalau kita tengok di sini, rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda dan tanggung jawab generasi muda. 2 fokus, fokus 1 dengan fokus 2. Usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme berdasarkan bahan 1 ialah menjalankan kempen kibarkan jalur gemilang dan menganjurkan program-program yang bercorak kenegaraan. Manakala tanggung jawab generasi muda pula ialah membina kejayaan negara dan mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Seterusnya, generasi muda perlu membantu kerajaan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Seterusnya, cara-cara meningkatkan semangat patriotisme berdasarkan bahan 2 ialah generasi muda melibatkan diri dalam pelancaran bulan kemerdekaan. Selain itu, menghayati tema Hari Kebangsaan dan menyambut Hari Kebangsaan. Kesimpulannya, generasi muda haruslah memupuk semangat patriotisme dalam diri agar atau supaya melahirkan pemimpin yang mengutamakan keamanan negara. 104 patah perkataan. Pelajar perlu menulis rumusan dengan kemas dan elakkan daripada melakukan kesilapan, kerana kesilapan yang sedikit itu akan dikurangkan dalam bahagian bahasa. Itu sahaja perkongsian daripada cikgu pada hari ini, dan cikgu harap ilmu yang cikgu sampaikan hari ini dapat membantu pelajar-pelajar di luar sana menjawab soalan rumusan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga cikgu akan terus dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada pelajar-pelajar di sana pada masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.